الله هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لكن ربنا سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمه. الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله استغفر الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمة يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وارزقنا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إذا أقبلنا كيبا نهرك دعتك فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
تقبل الله منكم. صلى الله على Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ahdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa wa asar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah yang saya hormati kasihi Tuan Pengurusi, Tuan Imam, para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan nikmat kerajaan Allah pada kita semua, Allah bagi resah untuk kita terus berjuang hakikat sebagai hamba yang Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinni wal in illa liya'budun. Itulah asas yang kita selalu kena ingat. Tujuan apa kita? Allah ciptakan untuk ta'budi, ketaatan patuh pada Allah. Apapun yang kita lakukan selagi tidak melanggar syariat, itu nama dia patuh. Cuma bezanya kualiti. Ada orang duduk diam saja, tak mengumpat, tak ada buat apa. Ada orang dia duduk diam tapi kalbun hati dia ingat Allah, zikrullah. Tentulah beza tuan kan. Itu contoh. Begitulah kita ingat, kena ingat selalu nilai kita. Orang Melayu kata nak hang nak pergi mana, hebat mana sekalipun. Di malam ni, pagi ni saya teringat, saya baca tadi ayat yang jadi umumnya orang Melayu kata ayat talqin. Ayat talqin ni menjadi asas kata ulama untuk kita renung sebelum kita kembali ke rahmatullah. Dah inna lillah. Apa nak sebut lagi tuan? Tak ingat arwah Datuk Hasan. Selain daripada kawan, Tok Guru, satu negeri, tuan. Memang Harun Din, Hasan Din, Ishak Din. Mereka ni adalah tokoh-tokoh yang saya kenal antara yang hebatlah, bersih. Daripada kecil dididik oleh bapaknya. Tak peliklah cemerlang mereka, tuan. Sebab tu kita kalau kita renung balik, kita dulu kurang panduan daripada mak bapak. Tak salah untuk melihat balik, maka kena susah lah. Macam dia orang tu, sepanjang saya ingatlah, bapak dia cukup strict, tegas. Macam dia satu sahabat, bapak dia tak payah nak cakap banyak, dia tengok aja anak dah cari Quran dah. Itu disiplin dulu tuan. Hari ni tengok anak, dia tengok kita balik. Tuan-tuan dan sekalian, jadi alhamdulillah saya cuba pandukan sikit-sikit kaitan dengan istighfar karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qadawi tentang nilai istighfar. Kalau saya nak buat tajuk solat, jadikan solat penolong hidupmu, dulu saya cadang. Dia lebih kurang lah. Istighfar untuk penghayatan nilai kita. Kalau solat, ibu yang dikatakan asas awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati solat. Ibu yang kita kena selalu ingat bagaimana situasi pun. Cuba tanam dalam kalbun fikiran kita. Solat tak boleh main-main. Itu saya ingat. Roh Tok Guru saya dulu. Ya, sebab tu solat ni benda yang kalau logik fikir pun tuan, tentulah tuan-tuan akan berfikir kita menghadap siapa. Dan kita dah mengaji tauhid. Menghadap pula bukan macam menghadap sultan. Bukan macam menghadap agung. Kalau saya dalam dulu pun menghadap sultan boleh juga tipu-tipu sikit. Tak? Menghadap sultan tak tahu ni nilai hati kita, betul tak? Tapi Allah, ini saja nak peringat semangat. Kita cerita bab ayat yang saya baca tadi tu, semangat tentang nilai yang Allah berfirman, bismillah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kata Allah, kami yang menjadikan kamu dan kami tahu gerak lintasan di hati kamu. Allah. Inilah kita kena hazamkan dengan sifat orang Melayu kata merendah diri, kerana Allah tahu gerak hati kita. Allah tahu. Kalau makhluk, kita boleh tipu lagi, tuan. Ampun tuanku, beribu ampun. Hati kita boleh. Kan? Macam-macam. Zaman saya tu tak ingat lagi lah. Berlakon ya. Tapi dengan Allah boleh berlakon. Nauzubillah min zalik. Inilah kita cuba bawa apa? Dan sebab istighfar ni tentulah kita ni banyak dosa. Membimbing untuk kita bertaubat. Bertaubat awalnya itulah yang saya sebut tadi. Bila sebut kaitan dia tak lari daripada hakikat solat. Sebab tu Rasulullah sebut jadikan as-salatu taubati. Cuba tuan-tuan renungkan bayang. Orang bertaubat dalam solat agak-agak macam mana tuan? Cuba kita ambil sebagai benda mudah. Sebab inilah basic. Yang kadang-kadang kita tak abai.
Saya untuk tegur, saya baru balik pada Terengganu sambil ziarah, ada kuliah sana. Jadi sempat yang mana saya tegurlah. Sebab kita tegur tu bukan kita semesti nak tunjuk kata kita ni hebat, pandai tak, yang mana yang kita boleh bantu untuk menjadikan pembimbing. Itu nama dia tazkirah, mengingat. Antaranya masjid yang saya sempat berjumpa tu, imam dia terlalu laju. Fatihah, macam saya cerita lepas berjemaah, jangan kita kalang kabut. Macam Pak Imam kita tadi, okeylah. Cuma Pak Imam tadi tak ada. Saya kalau nak jumpa dia, saya nak sambil nak semangat dia, saya teringat dia Tuhan bagi Indonesia, suara dia bagus. Cuma kalau dia latih dia latih kan. Ni pun ada kaitan sebab saya belajar sikit-sikit lah dengan dia punya seorang dia punya peminatu sama Tok Guru dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni tuan-tuan tengok. Dia hebat daripada apa? Pidato dia tu. Menyampai. Dan Rasulullah SAW pun kalau tuan-tuan tengok dalam senarai yang diakui oleh orang bukan Islam. Peminatu yang terbaik di dunia. Nabi Muhammad. Tuan-tuan. Jadi kita kadang-kadang tak ambil cakna kata, tak ambil kisah. Sebab tu pidato ni maksudnya menyampai, bercakap, macam tuan-tuan bercakap dengan satu orang. Dengan cakap sambil lewat lain betul kan? Tapi kalau kita bercakap dengan sungguh, dia terima kita lain. Tengok. Nampak tak? Ini contoh. Sebab tu dia punya kesempatan sikit-sikit lah saya dapat belajar dengan punya tu sempat. Saya tengok banyak orang ustaz-ustaz kita ni dia ada kelebihan. Tapi dia tak terbimbing pidato tadi. Tu macam tuan-tuan tak apalah bagi semangat Pak Imam kata. Kan suara dia sedap lah kan. Cuba dia tingkatkan makam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kita kat belakang pun akan tersentuh kan. Dalam keadaan tu pun bagi saya lah sedap suara tu. Cuma dia kalau boleh ditingkatkan lagi. Dan itu antara sedikit untuk kita juga tuan-tuan. Macam kita Indonesia kita dengan ahli keluarga. Kalau kita bercakap dengan anak, cakap dengan isteri, tak gunakan Indonesia yang terbaik, rugi ya. Orang kata sambil lewa. Tu kadang-kadang pendengar pun dia sambil lewa. Sebab tu kalau kita marah dengan tak marah, orang boleh kenal kan. Itu contoh. Itu antara sikit kaitan dengan benda simple saja. Tapi subhanallah, sepanjang saya kenal Tuan Ibrahim ni, dia kelebihan di situ. Tengok cara kan. Kemudian knowledge kita tak nafi lah. Tapi nak cerita Indonesia cara menyampai tu. Menyebabkan orang teruja. Rupanya macam saya kata dia lah. Senarai kalau tuan-tuan belajar buat pidato ni, top yang antara dia pidato yang terbaik adalah diakui oleh orang bukan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy ni takut nak bagi anak dia jumpa Rasulullah. Satu aura di segi aura rohaniah kita tak nafikanlah. Seperti bulan purnama tengok. Keduanya bila dia bercakap, ini antara salah satu yang kadang-kadang ada pada tuan-tuan. Ada pada kita kan, kita tak ada siapa nak bagi semangat bimbingan. Itu satu bab. Sama juga tuan-tuan kias benda-benda lain. Kita ada, Tuhan bagi setiap manusia ada kelebihan. Tapi siapa nak bantu? Itu persoalan. Itu antara sedikit saya kaitkan dengan hakikat untuk sama-sama kita membina rohaniah dan jasmaniah. Jasmaniah, tuan-tuan mesti mana? Rohaniah, ini yang mahal ni. Itu belum tadi jadi kaitan dengan saya beri panduan. Kalau berzikir, kita subhanallah, alhamdulillah, cuba kita bawa dengan rohaniah. Tuan-tuan gambarkan. Tadi saya baca surah tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau tuan-tuan tahu tuan-tuan nak meninggal, tuan-tuan sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa perasaan? Cuba kita hazamkan masing-masing. Ini tujuan kita nak peringat. Macam saya lah dulu, saya ketika operation lutut, saya operation lutut zaman arwah Mutadhari sekali dengan dia. Bila operation tu kan teringat ditayang gambar. Kita takutlah gambar masa tu muda-muda lagi. Takut. Cuba bayangkan tuan. Itu buat sikit. Ini kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau kita tak latih, lama-lama Allah biasa tegal biasa, tak ada dia punya nilai, dia punya apa? Kerohaniah tu.
Dia sebut hanya sekadar lepas di mulut, tak sampai di jadi sebagai peringatan kita sama tuan-tuan. Sebab tu secara seriusnya kita latihlah. Saya tak tuduh tuan-tuan, saya cakap secara umum dan saya duk tengok ayat kanan terjumpa juga. Bila habis imam dia buka handphone. Subhanallah, subhanallah, Jadi rohani ada dan kita dah mengaji. Allah nilai di mana tuan? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tahu? Tapi kita tak, inilah sama-sama nama pun tazkirah peringatan. Bila saya sebut tadi ayat peringatan mati ni, subhanallah. Inilah main antara yang Rasulullah pandu pada kita sebagai untuk nak letakkan nilai salah satu. Tadi saya sebut perjuangan solat. Kita cuba latih, kita nak mati. Ya, nak bahasa Melayu nak pergi mana? Saya dan tuan-tuan sudah makin dekat dengan kematian. Tak tahu, betul tak? Kita ada patah balik tak? Masa tetap berlalu. Cuma rahsianya tak tahu. Mungkin Tuan Haji pergi dulu, saya ke belakang sikit. Mungkin ke tak? Tuan nampak kan? Ini antara kita ramai tuan. Allah Akbar. Sebab saya duduk pergi mengajar ni macam-macam jumpa. Sayu hati pun ya juga. Pergi-pergi. Ustaz tak ada. Yang duk ambil Ustaz kopi banyak tu. Dia lah tu Ustaz. Terasa ingatan saya tuan-tuan. Kerana ada yang mesra. Untuk pelajaran saya dan tuan nak ke mana? Itu bahasa orang utara. Hang nak pergi mana? Hang hebat macam mana pun. Maka untunglah kalau kita hebat di dunia. Madratul akhirat nak bawa ke akhirat. Tak salah tak? Hebat dalam arti kata kekayaan. Hebat pangkat tak apa, tak salah. Maka orang Melayu kata makin tinggi pangkat makin merendah tu bahasa Melayu kata apa? Padi makin berisi makin tahu pun kita. Tanpa jadi satu tamsilan dia punya peringatan untuk kita orang dulu-dulu tak. Tapi kita maksudnya tuan-tuan kalau ada depan sana yang makin merendah tak akan rugi tuan. Belajarlah. Sebab saya pun begitu juga baru nak belajar. Kita ni kadang-kadang tahu. Macam kata tahu takkan tuan-tuan sebut subhanallah, alhamdulillah. Allah yang maujud, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui, maha memberi rezeki dan mengharap kita pada dia sesungguhnya. Cuma nilai mata tak nampak dengan hakikat mata zahir. Tapi mata hati, ni yang kalau nak bahas lain kali kita cuba peringat sikit. Mungkin ustaz-ustaz lain pun kita ulang peringatan. Maujudnya kita dengan nampak dengan orang Melayu kata mata hati. Apa dia nampak Allah? Ya, takkan tuan-tuan tak nampak. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Kejadian langit dan bumi. Itu yang saya tanya semalam kakak. Bulan tu kakak siapa punya? Nampak? Mudah kan? Mudah. Tapi sebagai peringatan memberi min untuk kita fikir. Sebab tu Allah suruh kita fikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri tuan-tuan tu, saya sendiri, siapa punya? Fikirlah. Inilah nama tazkirah peringatan. Kerana benar mudah. Orang yang hebat ini tuan, dia beza dia hayati ilmu dan amal. Itu beza dia. Kita ilmu tak amal. Ataupun amal tak istiqamah. Buat sekejap lupa. Ini yang sama-sama tuan-tuan kita tingkatkan makam yang tuan-tuan dan saya di sisi maujud yang Allah nak uji liyabulakum ayyukum ahsanu amala. Sama aja di sisi Allah tuan. Cuma bezanya dia bagi kita bersifat macam ni. Kau ni sifat macam ni. Yang ini muka dia macam ni. Yang ini kaya. Yang ini miskin. Semua tu adalah kurniaan Allah. Cuma kalau kita tak hazam berfikir cara profesional. Wak Jawa cakap. Cara profesional kita duk. Tengok pada diri kita. Aku ni miskin. Syukur juga. Kalau aku kaya mungkin aku. Faham tak? Macam saya kan tuan. Sikitlah sebagai kesan. Peluang-peluang saya ditawar-tawarkan untuk menjadi atasan. Sampai Datuk Abdullah Maksudi ajak pergi pejabat bincang. Jumpa Agong. Lepas saya bersawar. Datanglah ke istana kita sembang. Tapi hikmahnya ada sebab halangan. Akhirnya jadi saya fikir balik. Mungkin ada hikmah di sisi Allah. Kalau saya lebih diangkat naik tinggi atas. Tuan-tuan fikir kan? Mungkin lupa, orang Melayu kata lupa daratan. Maka syukur, alhamdulillah, thank you very much ya Allah. Disebabkan kita tadi kita asal lemah. Macam sakit. Kalau saya tak sakit, mungkin saya
Contoh kan, saja nak buat tamsilan, berfikir. Jadi kita tak adalah jadi lemah. Kita miskin ke, kalau kita kaya, tu yang tuan-tuan pun dah mengaji dah, dipandu oleh Rasul, oleh ulama, dan orang Melayu pun sebut, makin berisi makin menunduk. Maka kita lagi malu pada orang-orang yang Allah yang takkan tak yakin ayat Allah ulang-ulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tujuan kamu di dunia ini kami nak uji je. Kenapa kami jadikan kau tu cantik, hebat, handsome contoh. Contoh dia ada tak? Kita pun nak jadi handsome ni kalau boleh. Tuan-tuan. Semua tu ujian dalam sudut yang kita kena fikir. Marilah kita tengok sikit dalam tadi saya kata saya teringat dalam suasana merdeka ni tuan. Dalam ayat ni pun dia ada kaitan selalulah. Ustaz pun ada menyebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup kita sudah maklum semua akan mati. Orang utara kata mampus. Nak pergi mana? Akhirnya mampus juga. Saya ada peluang zaman saya dulu sambil menguruskan jenazah kadang-kadang. Masa hidup bukan main sombong tak? Bila kita pergi dapat peluang, alah masa tu pahalan tuan, masa muda kan. Sondai kau Asian dulu Saya bagi pelajaran, tak ada puan tuan. Tuan fikir tengok, ini adalah motivasi dalaman rohania untuk kita berfikir. Allah tak ada apa. Habis Allah sebut setiap manusia akan mati, maka tunggu turn saja. Macam saya kata tadi, ini bukan cerita lakonan. Cerita hakikat. Saya ni kita makin dekat. Kalau tadi kita ada 1000 jam akan kita menempuh kematian, maka sekarang dah tinggal mungkin terpotong sejam dah. Tinggal 9,099, betul tak? Tapi tahu tak? Inilah nama dia aklun berfikir. Bila berfikir cara profesional, tapi kalau buat ta'am cara fikir profesional tak? Tapi kaitan dengan kehidupan, inilah nak kata tadi, nak merdeka tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tuan-tuan pun sudah maklum. Saya pun begitu. Yakin, tapi buat tak? Kata Allah, hanya di akhirat saja yang kami akan pasti membalas walaupun sebesar zarah. Dan kata yang ayat yang lain pun disebut dan Rasulullah pun beritahu Allah akan membalas di dunia dan di akhirat. Yang ayat ni pasti walaupun sebesar zarah. Allah tuan. Ini sebagai semangat untuk saya tuan. Ayat dipanggil apa? Surah ayat Talqin ni, surah Al-Imran 185 ni, menjadikan untuk kita jadi tanamkan. Dan tadi saya kata salah satu ibu untuk mendapat khusyuk selalu ingat mati. Dan tuan-tuan pun selalu dengar bagaimana disebut antaranya Saidina Ali dan Rasulullah sendiri pun cerdik manusia, mereka selalu mengingat akan mati dan membuat persiapan untuk tapi ingat silap pula, ingat mati tapi duduk macam tu ya. Tak ada persiapan. Tu bodoh lah nama dia tak? Boleh tuan? Ini benda yang normal, kita tahu. Tapi kadang terlalai, terleka. Yalah, ayat ni pun Allah sebut penghujungnya. Maka kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang kami selamatkan daripada api neraka aku. Dua ni kita tuan-tuan peluang. Tadi tuan-tuan saya telah tunaikan hak kita dengan Allah. Sejauh mana kita berjaya dalam hakikat khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah mereka yang khusyuk dalam solat, kata Allah. Ini untuk semangat. Biarlah kita berulang-ulang ingat tuan-tuan. Allah dah bagi peringatan, beruntung. Tuan-tuan sejauh mana tadi? Saya pun begitu. Kalau tinggi untung akan dipersaksi, kata Allah sebut tadi, akan dipersaksikan balik Allah. Masa tu kita akan menyesal pun tak guna dah. Now sekarang ni kita ambil peluang dalam penghayatan kita ni, try the best untuk menghayati khusyuk. Salah satu saya sebut tadi, nak kata susah tak susah, tapi cuba kalau tuan-tuan dah buat tahniah. Kalau kita tak ambil perhatian, salah satu tadi yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, menghayati ingat mati. Kerana dia ada main nilai kita. Hari ini dah kita tahu. Semalam dah habis hari dah. Ni nak berdepan satu hari. Nanti sampai petang, sampai malam. Kalau Tuan Haji tahu, lusa meninggal macam, silap tak mau balik surau ya tak? Contoh. Saya pun begitu. Tetapi inilah namanya peringatan yang menyebabkan kita terlalai, terleka.
Maka ayat yang dikatakan peringatan mati ini benar yang min, yang diakui. Tuan-tuan sudah maklum, kalau Rasulullah dah Sayyidina Ali sering menyebut dalam hakikat nilai nak tahu orang cerdik, dia selalu mengingati mati dan buat persiapan. Tuan, kita nak tahu orang cerdik, orang selalu rajin cari duit, tak betul tak? Tak salah. Tapi bawa mazratul akhirah. Itulah beza tuan. Buatlah apa saja. Asalkan nak bawa ke sana. Tapi kita wasangka baiklah dengan rakan-rakan kita. Kita tak boleh sewajibnya kita jangan menjadikan alasan untuk belajar untuk kita. Tuan. Maka kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar", barang siapa yang kami selamatkan daripada api neraka-Ku dan faqad wa udkhilal jannata faqad faz, maka itulah yang kalau kita sebut, itulah merdeka yang hakiki. Itulah kejayaan yang hakiki. Ini nak kaitkan sikit apa? Nar, kemudian nak jannah ke syurga. Jadi kita duk cerita tadi, saja saya teringatlah pada cerita yang lepas, saya bawa tuan-tuan tentang nilai untuk kita hayati hijratul rasul. Ya, kata ulama tasawuf memandu bagi kita sebagai orang beriman bertakwa, sewajibnya dia menghiasi untuk ingat hijratul rasul. Kerana itulah perjalanan yang membawa kepada amalan. Allah jadikan asbab. Maka tadi Allah kata, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka selamat kita daripada api neraka, itulah hakiki merdeka. Kebetulan saya bulan Ogos ni meraihkan 3 yang saya dalam ingatan saya tu. Pertama, mana mungkin rupa 31 Ogos, tuan. Zaman saya tu dataran merdeka, ingat lagi. Tengah kita muda semangat, ya tak? Tengah panas semangat, yalah, beratur penat pun semangat merdeka. Apa lagi bos pula disiplin. Kemudian dia punya makan free, ingat. Kemudian balik rumah bergaduh dengan bini pula. Mereka apa macam tu? Itu contoh tak? Saja nak kaitkan hakikat kita, mereka hanya sekadar nilai dunia. Sebab tu dalam ayat ni Allah sebut, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Sesungguhnya kehidupan kamu di dunia kesenangan yang membawa tipu daya. Allah tuan. Saya pun nak faham sikit-sikit. Tahu, dulu pun tahu. Tapi tak berapa nak faham. Bila kenal oleh Allah. Tu saya dah beritahu kat anak-anak. Pelajar-pelajar. Kalaulah ayah tahu macam sekarang. Saya nak bagi copyright. Supaya mereka boleh hazam dengan nilai. Jangan buang masa. Jangan kita abaikan benda baik. Tadi kita mengaji faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Satu, apapun buatlah. Benda baik tak akan menyesalnya. Menuntut ilmu, subhanallah. Kalau menuntut ilmu lagi pula tuan. Selagi tak bercanggah syariat, tuntutlah ilmu apapun. Tuan Haji belajar buat masak. Tak? Okey ya? Tak pernah menyesal. Belajar engineering. Walaupun bukan bidang kita bekerja, contoh. Kita ada ilmu, kita boleh turun tengok kereta rosak, kita bantu Allah. Tak? Tabit spring orang tak? Tak apalah, saya tolong. Tak? Tuan Haji. Tengok apa saja, sebab ilmu ni min kepada nilai yang khasnya. Kita balik pada nilai tadi, rohaniah solat. Inilah min kita kerana lemah bila kita tak mendalami ilmu khasnya, ilmu tasawuf. Bila sebut ilmu tasawuf, ilmu rohaniah, ilmu yang menentukan nilai. Yang tadi saya baca hadis tadi, Allah menang di mana? Dalaman. Bila kita hanya di luar fiqh, itu yang kadang terbawa, lama-lama jadi lepas batuk di tangga. Orang solat, aku solat. Tapi dalaman kita tak ambil penghayatan itqan. Kerana satu, mungkin kelemahan ilmu kita. Kedua, kita tertipu nafsu dan syaitan. Itu kita tak nafikan. Tapi saya nak kaitkan tadi, sama-sama kita masih berpeluang mendekati ilmu hakikat yang dikatakan fiqh. Itu nama dia yang kita duk nampak luaran tadi. Tapi yang susah kita nak hayati, termasuk saya sebut tadi, zikir pun kau main-main. Engkau umur dah 80, 70. Dah dekat dah. Tak buka subhanallah, subhanallah sambil duduk tengok arwah Datuk Yazid Jaafar. Sambil tengok kipas berpusing. Subhanallah, 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 subhanallah. Agak-agak dilogik tuan-tuan, dia menjadikan khatam tak untuk sampai dengan itqan.
Sampai tak untuk kita hayati dengan nilai sebutan kita tadi. Logik akalnya hanya cantik di mulut, hati duk nilai dunia. Saya sebut ni, kalau tuan-tuan dah buat tahniah. Sebab tu guru saya dan banyak ulama-ulama menghayati, cuba fokus ketika kita dah duk buat dah, sentiasa kita dah buat lepas solat, kita tasbih dah subhanallah subhanallah. Maka fokus ni atas masing-masing style. Kalau saya tengok ulama dulu, dia jatuhkan dia punya apa, dia ambil suban, dia tak nampak kiri kanan, dia tunduk, dia hayati sampai boleh menitih air mata. Mana dia cuba reducekan dengan nilai pandangan mengganggu. Itu salah satu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dulu-dulu banyak maujud tarikat ni pergi masuk gua kan. Masuk dia punya tempat-tempat sunyi. Inilah teknik nak menghayati. Saya ingat dulu, kalau tuan-tuan ingat di Keramat tu. Lupa nak sebut dah. Sempat jugalah saya join sekejap. Dia punya tarikat Nasyabandiyah. Saya pernah dengar tu daripada atas tu. Dekat Keramat Allah. Pasal 3 apa tu. Atas bukit tu. Lupa nak sebut nama Ustaz dah. Dia latih lah. Saya pun join. Dia zikir tu di bawah tu kita dengar sayup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama saya join tu, kita join, baru tahu nilai. Kenapa dia orang sanggup naik bukit tu, duduk tempat sunyi. Sebab di situ dah tentu dah, orang luar datang, tak ada siapa nak kacau dah. Dapat fokus. Kedua, kita tak nafikan. Aulanya mesej, tuan-tuan sudah maklum, tempat-tempat sunyi ni memberikan ketenangan. Tuan-tuan. Dan kalau kita mengaji tasawuf pula, dia membimbing untuk nak bawa kepada gangguan-gangguan rohaniah. Itu antara macam kita tuan-tuan datang ke rumah Allah ni. Salah satu sebab tu keberkatan. Tuan-tuan tak nampak, tetapi kita belajar secara ilmiah. Takkan tuan-tuan tak yakin. Di rumah Allah penuh dengan para malaikat, betul tak? Jin ada tak Ustaz? Ada. Tapi biasanya jin ni jin yang bukan gedebel punya. Faham tak? Dia kacau juga. Sebab dalam hadis saya sebut dah. Kita solat, dia pun masuk, dia kacau. Tapi dia punya environment kita keberkatan. Keberkatan tadi yang menyebabkan kadang kita boleh, itu bergantung pada nilai kita lah. Kalau kita jaga kualiti, dia datang dengan keberkatan. Ini contoh hadis yang menyebut ketika kita ada majlis ilmu Raudatul Jannah, maka diutuskan oleh Allah para malaikat tadi berterbangan datang tiap-tiap kita ni dikelilingi dengan minta, ya Allah ampunlah hamba-Mu, ya Allah, ya Allah. Tentu tuan-tuan yakin, tetapi tak nampak kan? Ni keberkatan. Kita tak nampak. Itu antara sikit nak kaitkan dengan kita cuba tinggikan makam dalam nilai zikir kita tadi. Tadi saya sebut macam tadi Nasyabandiyah. Mereka latih untuk nak tadaburkan penghayatan, nak fokus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai yang kalimat yang tentu, masing-masing boleh jawab sendiri. Saya pun tak tahu nak cerita tuan-tuan. Nikmat, orang Melayu kata sedap makan rohaniah. Silap-silap dia boleh jatuh air mata kita. Keduanya, dia reducekan dengan sifat-sifat muzumah kita. Ini panjang cerita. Kita belajar sifat mazmumah kita, sifat tercela kita ni, salah satu diangkat oleh Allah dengan membersihkan zikrullah. Tapi kita kalau subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, tapi kita tak bawa dengan penghayatan. Kalau bahasa Melayu apa? Hang cuci tapi main-main. Tak bersungguh. Contoh gitulah. Tapi kita cuci siap yang kelorok tu, konyol dah. Tu yang cuci bersih baju tu. Contoh dah. Gitulah kita. Nak kita kaitkan tadi dengan menghayati hazam diri kita ni yang penting, yang susah nak kawal, nak jaga adalah mewujudnya rohaniah yang kita tuan-tuan yakin, saya yakin, tapi tak nampak. Boleh tuan, saya peringatkan sikit tentang nilai tadi, antaranya zikir dalam selepas solat. Cubalah, cuba fokuskan tadi. Kalau ikut Imam Ghazali kata pandu tengok, dan Rasulullah pun ada menyebut pandangan tempat sujud jangan dilepas pandangan. Kerana selepas kita solat tadi, kita hayati balik dengan terasa nilai rohaniah kita. Subhanallah, subhanallah. Itu atas ilmu dan terus
Zikir supaya Allah campakkan nur untuk kita dapat makam yang ahsan, yang terbaik. Sampai yang boleh kita nak settle untuk susah tuan. Tuan-tuan ni yang boleh rasa. Macam saya duk sebut. Kalau sampai tahap kita Allah bagi istimewa kita makan. Contohnya kita makan doyan. Tiba-tiba Tuan Haji jumpa doyan Musang King. Saya tak pernah ajak makan pun. Tanya Tuan Haji, macam mana sedapnya? Saya duk makan doyan biasa, doyan kampung tu. Allah, tak tahulah Ustaz. Sedap Ustaz, tak tahu nak cakap. Betul tak tuan? Ini antara zikrullah yang membuat makam-makam kita tengok. Kenapa dia ni hebat? Kenapa dia punya... ni baru dia akan note terpancar tadi. Nilai dengan asbab dia boleh sabar. Nampak tak? Kita takkan tak boleh sabar. Kita bergaduh bini. Fikir boleh sabar tapi tak tahan lah Ustaz. Pasal dalam sifat muzumah kita ni kotor. Itu contoh nampak kan? Saya cerita ni, saya pun masih duk berjuang. Tahu tapi nak sama-sama sama tuan kan. Tadi saya kaitkan tadi dengan zikrullah tadi. Tuan-tuan boleh kiaslah. Banyak benda-benda. Sebab tu maujudnya kalau kita tengok Rasulullah sendiri, kalau dalam perjalanan dia tak suka, para ulama dia tak suka pandang macam kita tak. Kita jangan kata tu nak datang solat, ambil uduk tu, duk sembang ni, duk tengok bagaimana dia punya sifat rohaniah kita tadi. Kita nak jaga. Menyebabkan kita pandangan kena pula terpandang negatif. Benda yang kotor. Tengok ada orang tu tengah duk cuci motor, kata, apalah sayang sangat, kata, semayang tak datang jemaah. Contohlah kan. Dia kotor. Dia punya. Akhirnya kita Allahu Akbar. Bagaimana nak fokus khusyuk yang terbaik. Itu sikit saya kaitkan supaya tuan-tuan dan saya cubalah. Benda nak kata susah tak susah. Tadi saya sebut apa? Main cuba kita latih. Bila zikir cuba fokus. Pandangan kita awalnya tempat sujud. Itu terserah pada tuan lah. Tapi janganlah sampai pandang. Kadang-kadang saya nampak imam pun ada macam tu. Subhanallah. Macam duk cari orang. Mulut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu yang kata arwah Datuk Aziz tu. Macam mana nak lekat di hati nilai sebutan tadi. Sedangkan sebutan tu subhanallah. Nilai. Macam sebut makan je dah. Engkau makan sambil tengok TV. Macam mana nak reduce dia punya hakikat makanan yang enzim tu mencernakan makanan kau. Akhirnya kau makan jadi taik, jadi najis. Contoh. Itu saya belajarlah sikit-sikit tuan. Lepas tu kita ni diajar oleh Rasulullah bila makan fokus. Nampak? Makan masa nikmat satu kena terfokus. Dua dapat rohaniah dan jasmaniah. Tapi kalau kita macam ni tengok TV, hati dok sono akhir-akhir makan. Salah satu kalau tuan-tuan belajar sains, enzim pencernaan tadi dia lemah. Akhirnya memberi negatif pada pemakanan yang masuk tuan. Malah kadang-kadang sedap pun tak terasa sangat, betul tak? Yang kawan tadi makan sedap sungguh. Kita sambil duk sonok tengok TV contohlah duk sembang, jadi dia jadi apa? Nilai. Itu antara sikit. Ada kaitan dengan yang saya sebut tadi, zikrullah. Semoga tuan-tuan dan saya kita mantapkan yang kita duk amal pun. Cuma saya tak tuduh mana-mana pihak. Kalau kita abaikan, cuba betul. Ni hak kita bersama. Jangan nak tunggu, Ustaz saya ni ilmu tak banyak. Takkan orang tak tahu. Subhanallah, alhamdulillah. Cuma nak pasak. Tu kata bahasa Melayu. Nak pasak bagi kita hayati. Subhanallah, Engkau yang telah mencipta aku, ya Allah. Alhamdulillah, syukur Engkau beri aku sihat, ya Allah. Itu dia masuk. InsyaAllah Allah, mudah-mudahan Allah bantu dengan hakikat yang katakan mewujudnya. Bila kita sebut Allahu Akbar, terpancar dengan dia punya rasa gerun pada nilai yang kebesaran Allah tadi. Boleh tuan? Tuan-tuan sekalian, tadi saya sebut apa? Wa udkhilal jannata faqad fat. Itulah merdeka yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'un urur. Allah pun dia kabur peringatan balik. Jadi kullu nafsin za'iqatun maut, kematian. Dan kita bincang tadi nak bawa kepada nilai kematian, nak bawa nilai kepada hakikinya, cuba tinggikan semua. Allah berikan kita tinggi makam dalam khusyuk. Itu membantu. Kemudian
Lepas khusyuk kita sudah maklum. Sebab tu disebut, Allah pun sebut prevent dari inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu mendapat tinggi nilai khusyuk, maka yang lain tadi kita pun jadi khusyuk. Nak tengok benda haram pun tak ingat, tak jadi. Faham kan? Nak jumpa duit 1000. Ini duit ni agak-agak duit apa ni ke apa? Yang tu. Yang kaya dulu apa? Karun. Duit karun aku sapu pula. Kita duit ni bukan aku punya. Walaupun 1 juta aku pergi pulang balik kat masjid. Ada tuan-tuan, saya tengok kat mana dulu kes. Kat Sarawak. Orang biasa aja, tapi tengok. Bila Allah campakkan dengan nilai tadi, padahal dia orang bukan kaya sangat. Tengok tuan. Kita kaya, nak kaya lagi tak? Akhirnya nak pergi mana? Nampak anda? Fikirlah. Nak pergi mana? Saya bila sebut ni, saya tengok ramai kawan-kawan yang saya kenali dan sebagainya tuan. Cuma bukan kalau kita nak kutuk, sebagai peringatan untuk kita. Nampak? Sedap, nak sedap lagi. Tu bahasa Melayu kata. Bukan salah. Tapi kalau membawa pada mazharatul akhirah, saya dah sebut tadi, nak bawa kepada nilai hakiki, kullu nafsin za'iqatul maut, kematian itu nak bawa nilai akhirat, itulah kita duk bersedia nak mati tu. Tetapi bila kita ingat kita banyak dosa, inilah sebab kita gelisah dalam tekanan, akhirnya ditipu oleh syaitan. Tuan, nak senang lagi. Tuan, okey, balik pada cerita tadi. Maka dalam penghayatan kemerdekaan saya sebut tadi, saya ada 3 pertama, 31 Ogos, Allah, teringat zaman bekerja tu kan. Kemudian tadi saya sebut panduan dari ulama, jadikanlah hijratul rasul sebagai menghayati kemerdekaan untuk kita hayati dan beramal. Dulu saya dah cerita sebagian sikit, dan yang ketiganya kebetulan Ogos, saya ni tua sikit setahun pada 31 Ogos mereka. 25 bulan 8. Tu tarikh lahir. Kalau kita mendalam mengaji, tarikh lahir ni harus diingat kerana untuk thank you very much pada mak bapak kita. Takkan kau mawujud kalau tak ada mak bapak. Kalau dah mak bapak masih hidup, Allah, masa itulah peluang kalau tuan-tuan ada mak bapak. Pulun hayati, mendekati, membaiki kesilapan kita. Allah, tak ada siapa yang tak ada buat silap mak bapak tuan. Saya dah lalui. Kecil hati je. Sekarang anak buat balik. Kecil hati je. Bukan kita nak dahaka apa. Dia kita terasa kecil. Dulu betul aku. Sebab tu dia kata dalam sirah, kecil hati mak bapak boleh jatuh grade dahaka. Dahaka ni banyak jenis lah. Grade dia punya, kalau nak sebut apa, kholih kecil, dahaka kecil. Contoh kita balik-balik, kita pergi ziarah jiran dulu. Mak bapak tunggu kat pintu. Kita bersembang, tak? Terasa? Tu contoh. Habis macam mana Ustaz? Inilah nama dia ilmu. Panduan balik, kita yang tua wajib membantu yang muda. Yang muda menjadi tanggungjawab bukan umatku, mereka yang tidak menghormati yang tua. Ini boleh nak cerita kaitan yang saya kata dulu tak faham. Allahu Akbar. Kalau kita dua ni main peranan tuan-tuan, tengok kita orang muda mana? Cuba ada orang tua, orang muda. Tuan-tuan relax je, tak payah masalah. Biar dia yang buat kerja semua ada. Ada dia buat tempat saya dah pergi masjid. Tuan-tuan kena pandai lah guna sikit tak? Pagi dia punya ponda sikit. Biasalah tuan-tuan, taman-taman sama akhir zaman ni tak? Tuan-tuan kena ada satu grup, dia punya apa, AJK pemuda khas. Kemudian bagi sikit bonus. Ada saya duk bagi beberapa tempat masjid. Itu atas apa, kepentingan muda tadi. Yang tua tadi tentulah, orang tua tentulah hidup macam saya dah 66 tahun. Allah, takkan tak faham lagi. Pengalaman hidup yang berlalu. Itu saya cerita tadi tentang nilai mak bapak. Kecil hati baru kita tahu nilai dia. Itu antara sikit tu. Tu belum cerita benda-benda lain tuan-tuan. Rupanya main dia tuan-tuan, dia ada hubungan kait dengan rohaniah. Tambah zaman sekarang tuan-tuan,
Generasi muda ni banyak fail tentang rohaniah. Contoh mudah yang termasuk budak sekolah saya yang sebut. Saya duk perhati tengok. Tak tahu dari mana style tu berubah. Majoriti mereka kalau salam, kalau kita salam, kita cium tangan dia tak? Mak bapak ke, tok guru ke, kita akan cium tu, dia main tanduk kita. Tuan, nampak? Dia berubah persepsi dengan nilai rohaniah. Maksudnya mungkin dia terasa cium tu mungkin tak, padahal cium tu bukan cium nilai tangan tok guru mak bapak tu, nilai rohaniah, menghormati. Sebab tu dia kata terpancarna ruh tadi dengan aset. Contoh tuan-tuan orang balik Mekah, tuan-tuan peluk tu, peluk badan busuk dia kan, atau peluk untuk dapat keberkatan, nak dapat berbarakah aura nur pada tubuh dia tu. Tu kan, nampak kan? Ni beza. Sama-sama lah. Susah. Ini zaman sekarang nak didik anak kita, bini kita kan, tak kira lah. Sama-sama tuan-tuan. Tuan-tuan, selain tadi saya sebut secara umum tadi, ayat yang memberikan aset besar, sama-sama kita kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian yang kita sedar adalah peringatan aula. Dan kita tak ada manusia yang menolak. Cuma yang menolak hakikat rohaniah tak mau sedar. Kita sebagai yang beriman, bertakwa ni, itulah kita nak hazamkan. Ingat mati, ingat mati. Ketika apapun, bekerja, ingat mati. Berurusan keluarga, ingat mati. Logik akal. Tentulah dia jadi sebagai orang yang berfikir akan jadi excellent. Yang terbaik, aku ingat mati tak apalah, aku buat kerana Allah. Walaupun bos tak ada. Aku ingat mati, tak apalah, sabarlah. Walaupun aku dihina, walaupun dan sebagainya. Ingat mati tak apalah, orang langgar kata aku kemek, tak apalah. Mudah-mudahan Allah bayar besok, di akhirat besok. Mungkin aku dosa banyak, Allah nak reduce. Jadi kita tak ada naik angin. Itu salah satu. Jadi saya pun nak belajar tuan. Benda tu nampak senang kan? Tapi itulah hakikat yang semua boleh buat. Betul tak? Tak kira siapa. Baru ni saya jumpa seorang dia aksiden. Duduk sembang-sembang. Alhamdulillah lah kata, kalau tuan dah ada sifat tak marah pada apa? Tak apalah Ustaz, saya ingat saya pun banyak salah. Tu ke arah ingat mati lah. Tentulah saya dan tuan-tuan banyak salah. Maka kita yakin dengan hakikat mawujudnya alladzina yu'minuna bil ghaib, benda yang kita tahu Allah mencatat amal-amal kita. Kita banyak salah mak bapak, salah dengan orang, salah dengan kerajaan. Kalau saya bekerja, padanlah ada musibah datang tu nak reducekan. Macam saya sakit contoh kan. Kita boleh ingat tu, datang semangat balik. Itu sebagai peringatan secara umum tuan-tuan. Semoga saya dan tuan-tuan menjadikan semangat kematian itu bukan sekadar macam orang yang zalim, bukan orang munafik, atau bahkan seperti orang yang tidak berilmu. Kita yang berilmu, mantapkan dengan biar orang kata engkau ni biasalah tuan. Itu antara. Tuan-tuan, saya tutup dengan dengan cerita sikit secara ringkas tentang Hijratul Rasul yang saya dah cerita pada tuan-tuan yang lepas. Itu pun merupakan peringatan untuk membawa kita kewajipan meraihkan untuk kita beramal. Dulu saya cerita pada tuan-tuan, Hijratul Rasul, Rasulullah membawa 4 sifat. Ini yang hari ini kita, sekarang saya cakap ni pun terasa sayu tuan-tuan. Yang menjadikan kita jadi tahu 4 sifat kewajipan yang membawa pada perjuangan. Allah jadikan model laukana bainana ya habib. Cuba tuan-tuan bayangkan jumpa Rasulullah. Kita boleh buat, tapi kenapa kita tak hayati amanah, sidik, tabligh, fatanah? Umumnya orang tahu. Inilah kejayaan hakiki yang diangkat darjat Al-Amin oleh orang yang musuh kaum Quraisy. Tuan-tuan bayangkan. Mana hakikat, bila saya tanya orang bukan Islam pun, inilah yang dia terbalikkan. Dia akui. Siapa tak suka orang yang bersifat 4 ni? Tetapi hari ini yang kita duk bangga Islam, dia tunjuk kita balik. Tengok tuan, Islam solat tapi pembohong, penipu. Tuan-tuan gambarkan. Kita ni untuk kita belajar kan. Pelajaran. Masih ada ruang untuk saya dan tuan-tuan membaiki kelemahan kita, mengaku syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita dengan Rasul, tu okeylah. Nanti dulu saya dah cuba kita try the best, kata orang Jawa kan. Memang hari ini bukan senang tuan.
Saya tak ingat dulu sempat jadi pengurusi Persatuan Penyajar Melayu Selangor kan. Bila kita duk bagi peringatan, oh Ustaz, kalau tak tipu macam mana Ustaz nak untung? Ini kita tak nafikan pengaruh hakikat kan kepada bukan Islam kan. Dia orang tak ada syaitan lah tuan. Allah dah bagi tahu dah, Rasulullah dalam hadis pun sebut. Dia punya ad-dunya sijnul mu'minin. Kita ni penjara. Ni macam tuan-tuan kan. Kalau nak kira selesa, balik duduk rumah tidur lah. Macam orang lain tak. Tapi kita sabar. Lama-lama, inilah kita hendakkan nur. Allah campakkan nur ketenangan. Alhamdulillah. Lama-lama hilang sifat muzumah kita. Sonok pula duduk dalam surau. Walaupun orang nampak penat. Tak? Yang kau ni tidur, boleh makan, boleh tengok TV dan sebagainya. Itu contoh lah kan. Nak jangan contoh kan. Maka sifat itu, Rasulullah sebut apa? Sifat orang mukmin adalah penjara. Wa jannatun kafirin. Surga bagi orang kita tak tuduh mana pihak, fikirlah cara ilmu, cara ilmiah untuk kita. Jadi datang semangat kita. Tak apalah susah, berapa lama susah. Tuan-tuan tengok. Allah, saya pun kawan-kawan teringat yang mana sekian-sekian. Akhirnya innalillah. Jadi saya pun akan ke situ. Tu datang semangat balik. Contoh saya dah sebut tadi lah. Kalau tengah naik angin nak marah dengan bini pun, tak apalah. Ada ujian. Ni antara macam-macam lah tuan. Uji tu tak diuji. Macam kami tuan. Yang saya dah sebut pengalaman saya dengan Tok Guru dulu. Tengok Tok Guru hebat. Nak tahu dia punya sifat muzumah dia, pergi rumah dia. Tanya bininya. Betul tak? Kan? Bini sebab tu. Haram bini membuka kaiban suami. Bini semua dia tahu. Mandi pun telanjang Ustaz. Tapi contoh kan saya tak ni pengalaman saya bercampur. Peluang-peluang. Jadi betul juga hebatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendekati Al-Amin tu, dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia dari luar sampai dalam rumah, betul tak? Dirayakan oleh Siti Aisyah dan sebagai isteri dia. Bagaimana sifat tawaduk dia dalam rumah, sifat dia punya bertolak ansur, sifat tuan kita tengok kat luar bukan main baik tak, belanja kawan buat sesuatu tak. Tawaduk pergi rumah, Ustaz, ini garang Ustaz kat rumah ni Ustaz ni. Ini saja saya tahu pengalaman saya bercampur. Tuan, cuma tak boleh sebutlah nama-nama. Ini antara tuan untuk kita belajar. Anak untuk apa? 4 sifat ni, ya tambah air zaman ni Allah tuan. Kita nak jaga kualiti. Sama-sama berjuang. Masih ada peluang. Kemudian tadi satu lagi yang lepas saya sebut tentang penghayatan ekonomi, knowledge tentang perniagaan. Kita tentang perniagaan sampai sekarang ni kita duk bergaduh. Dah kita tak ikut sunnah Rasul, cuba kita ni penghayatan betul-betul. Nilai perniagaan kita berjaya orang Islam jam. Tuan-tuan fikirlah. Perniagaan aset penentu macam saya tahu. Baru saya dapat belajar sikit sebanyak. Dulu kita dapat gaji 2,000. Tak? Tengok kawan meniaga dapat 20,000 relax je. Tak ramai juga kawan-kawan saya dia letak jawatan meniaga semuanya. Tapi meniaga cabaran 4 sifat betul tak? Besar. Tapi tak dalam kerjaan pun kalau tuan-tuan bekerja kerjaan saya percayalah tuan-tuan memfaham. Dia uji tak diuji. Hebat. Goyang kaki je tak? Curi masa. Kalau kita bos pula, makan patut 1/2 jam, bantai 1/2 jam. Duit gaji, sapu habis, betul tak? Saja nak bagi tuan-tuan berfikir, uji tetap diuji. Tetapi kalau meniaga, itu yang kata tadi. Cabaran besar, tuan-tuan. Itu pengalaman sikit-sikit saya bercampur, tuan, perniagaan dan sebagainya. Tuan-tuan, akhirnya sebagai penghujung, tuan, Rasulullah SAW sebagai da'i yang membawa petunjuknya khataman nabuwah, dia akhirnya nak dibunuh. Maka dia daripada Gua Hirah mendapat khataman nabuwah, masuk ke Gua Sur. Gua Sur tujuannya ini hikmah tentang aklun, tentang nilai fatanah cerdik. Saya tak nak hurai apa, masa dah tak izinkan. Cuma nak sebut cara ringkasnya. Maka Rasulullah kalau lagi akal tuan, takkan Allah tak boleh bagi borak, tak? Rasulullah nak berhijrah.
Sedangkan ketika Rasulullah tekanan meninggal isteri, meninggal pakcik dia, habis dah. Ketika itu dia punya orang Quraisy dah bersedia nak hancurkan Rasulullah dengan kalimah, dan dia dapat pergi ke Taif. Tuan-tuan bayangkan. Allah boleh bagikan warak kan terus ke Madinah. Tapi kenapa dia diproses? Akhirnya dia gunakan dia punya fatanah cerdik, tinggalnya Sayyidina Ali duduk tempat tidur dia, maka dia keluar di dalam belakang untuk menuju ke Gua Sur, kemudian duduk 3 hari 3 malam, kemudian keluar. Tengok, untuk kita Allah jadikan sebagai pelajaran. Orang Melayu kata susah dulu, senang kemudian. Keluar di Gua Sur sampai di Juhfah, turun ayat pembimbing, semangat. Ni yang saya duk sebut. Saya pun gitu ya. Siapa tak nak bagi semangat? Semangat ni kadang-kadang Allah campakkan rohnya. Kadang-kadang orang tegur. Kadang-kadang ternampak pelajaran. Allah tak apalah. Dia tu hebat sungguh dia. Dengan jutawan billionaire, duit banyak. Tapi akhirnya masuk penjara. Contoh kan. Untuk pelajaran kita. Oh tak apalah aku kalau gitu tak. Minta-minta aku tak nak lah. Faham tak? Tuan-tuan jangan fikir yang kata. Tak, ini pelajaran. Bukan sekarang, dulu pun sama tuan. Saya berpeluang Tuhan bagi untuk mendekati. Hebat ilmu untuk guru. Tapi akhirnya lupa daratan. Ada? Contoh, kita belajar balik. Sebab tu ilmu pun Allah bagi, betul tak? Allah uji. Balik pada orang berilmu tadi. Lalai. Jadi kita ambil ini. Subhanallah. Saja saya ambil tuan-tuan berfikir secara profesional. Kalau tak fikir, tak nak. Kita duduk mabuk ni. Susah kita, ikut syariat. Tak salah. Senang kita, ikut syariat. Tak salah. Betul tak? Sihat kita, begitu juga. Sakit kita pun sama juga. Sakit, merangkak, tak apalah. Janji ikut syariat. Solat aku tak tinggal. Contoh tak? Allah campak kono hidayah, tenang Allah tuan-tuan. Maka sampai di Juhfah, satu perkampungan tadi Allah bagi semangat dalam surah Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu untuk kamu laksanakan hududillah, hukum hakam di muka bumi Allah ini, dan kami akan pasti kembalikan kamu di tempat asal kamu. Maka kullu nafsin za'iqatul maut, kita akan kembalikan. Tu. Ambil semangat tu. Tak ke mana? Tak apalah, sabarlah, dia hebat. Tapi aku kalau aku ikut dia mayang pun tak. Jadi masalah. Kalau ikut dia, nak kejar dunia contohlah. Kita ambil pelajaran kita. Nak ke mana akhirnya? Maka kata Allah, kami pasti kembalikan. Sebab Rasulullah ketika itu, dalam sirah Rasulullah mengadu, bercerita dengan Sayyidina Abu Bakar, rindu dia nak tinggalkan Mekah. Logik akal tuan-tuan tahu lah. Orang dulu pula tuan-tuan. Dengan environment kehidupan dia. Maka Allah bagi suntikan apa? Tanggungjawab kamu Al-Quran tu adalah untuk kamu laksanakan hukum hakam hududillah di muka bumi Allah ni. Macam kita ya tuan. Tujuan kita ni dibimbing oleh Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis untuk laksanakan, untuk kita beramal, bukan sekadar baca aja. Memang susah. Kalau sekadar baca, itulah yang terkenal kita qari apa? Antara bangsa tak? Kita terkenal Malaysia kan? Alhamdulillah, tak salah. Tapi berapa banyak saya pilih lagi orang duk entam balik. Pihak-pihak yang tertentu tak? Faham tak? Ini untuk pelajaran kita. Maka Quran tu susah ya, memang susah. Itu yang kita nak kena mangkak susah, tapi madratul akhirah, yakin kullu nafsin za'iqatul, akan sampai penamat. Nah, di sinilah yang dikatakan faqad faz, akan merdeka yang hakiki setelah kita Allah selamatkan dari api neraka. Tu baru pure punya hore. Tidak? Boleh tuan? Saya mesti sampai situlah, dah bukan 7.30 dah. Semoga saya dan tuan Allah beri kekuatan untuk saya menghayati kita ni pun syukur. Boleh katakan depan saya ni majoriti veteran 6, 70, 80 kan. Nikmat tuan-tuan. Allah, saya bawa balik pergi Terengganu ke kampung tengok. Sana pula kadang-kadang jadi masalah tuan-tuan. Allah uji dengan apa? Mengaji pun tak seramai macam kita di bandar dan terbalik. Tak semualah. Tapi nak cerita dia, sepatut sana lebih bersih tak? Rupanya sama sibuk dengan ujian dunia tu banyak. Ini saya tak tuduh mana-mana pihak, saya cerita secara umum.
Dia punya apa? Dia buat pengalaman tak ingat balik Allah Akbar. Kalau aku duduk kat kampung pun terlalai, terleka. Tuan. Oi, mewah tuan kampung kang. Tuan-tuan, maaf saya ambil masa panjang sikit. Jadi kalau solat sebagai penolong hidup kita dan ingat mati untuk menjadi pembimbing semangat kental jiwa berani selagi selagi apa? Tu aja apa? Pantun Melayu kan. Sama-sama kita mati, kita semua hang tak payah cakap pandailah. Hebat macam mana pun, raja macam Firaun sekalipun. Tunggu turn saja. Jadi apa maksud? Jadi kita cuba try the best membawa sifat mazmumah. Cuba buang sifat-sifat malas. Cuba buang sifat-sifat tak semangat. Tadi saya sebut antaranya semangat dalam solat. Buat yang terbaik bukan kerana makhluk tapi kerana Allah. Orang nak puji balik alhamdulillah pada Allah. Boleh tuan? Ini pasal kita tengok orang veteran-veteran ni bila lagi? Wallahu alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma zidna ilma fahum la ya'lamun. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Allahumma yassir wa la tu'asir. Innaka ala taysir kul asir. Alaika yassir rabbi tamim bi khair. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau campakkan nur hidayah petunjuk untuk kami semua ya Allah. Kau kulakan sifat-sifat mawzumah pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi.